Muka surat 147. Muka surat 18. Muka surat 18, hadis 147. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salati fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, apabila cuaca terlalu panas, maka lakukanlah solat ketika sudah dingin. Sesungguhnya keadaan yang sangat panas itu ialah hembusan neraka Jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya secara umum Nabi nak supaya kita solat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang. Dan antara perkara yang boleh mengganggu kekhusyukan solat kita ialah cuaca yang panas. Maka sebab itulah kalau cuaca terlalu panas, contohnya waktu zuhur, boleh kita lewatkan solat sedikit supaya hilang kepanasan dan cuaca mulai sejuk. Supaya apa? Bukan sengaja nak lewatkan, tapi tujuan utama supaya solat kita lebih tenang dan lebih khusyuk. Itulah tujuannya. Sebab solat yang diterima bukan solat, ya bukan mesti solat di awal waktu, tapi solat yang diterima ialah solat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kalau solat awal waktu dalam keadaan cuaca panas sangat, tak khusyuk, maka sebab tu Nabi kata lewatkan sedikit supaya cuaca semakin sejuk dan solat kamu tidak terganggu dengan cuaca yang panas. Okey, fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa disunatkan melewatkan solat zuhur hingga cuaca kembali sejuk ataupun dingin. Jika pada awal waktunya cuaca terlalu panas, pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dan merangkumi sama ada solat secara berjemaah maupun bersendirian. Solat jemaah ke, solat seorang ke, kalau cuaca panas, lewatkan sikit sehingga cuaca tu sejuk. Hukum ini juga merangkumi solat Jumaat. Tapi lewat tu jangan sampai masuk waktu asar. Hikmah menunaikan solat pada waktu tenteram dan tenang adalah bagi menghindari perkara yang dapat mengganggu hati orang yang sedang solat. Juga supaya orang yang solat itu khusyuk, kerana ia merupakan roh solat. Bila tak khusyuk, solat tu tidak ada roh. Bila tidak ada roh, macam jasad yang dah mati. Sebab itulah kalau kita solat di masjid, ada dua masjid. Satu masjid ada aircon, satu masjid tak ada kipas je. Maka sebaik-baiknya kita pilih masjid yang ada aircon supaya solat kita semoga dengan cuaca yang sejuk itu boleh menjadi lebih khusyuk. Namun persoalannya, apakah batasan kelonggaran menangguhkan solat zuhur ataupun Jumaat ini? Ulama tidak dapat menjelaskan batas ataupun had untuk menangguhkan solat tersebut disebabkan Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Nak tangguh berapa lama ni? Nabi tak jelaskan melalui hadis ni. Oleh itu ulama berbeza pendapat dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan sehingga bayang-bayang sesuatu sepanjang hasta. Ada kata lewatkan sampai bayang kita tinggal satu hasta je. Jangan lebih pada itu. Sementara itu, ada yang mengatakan sehingga bayang-bayang sesuatu sepanjang sehasta. Namun menurut pendapat yang sahih, ia bergantung kepada keadaan asalkan tidak luput waktunya. Sementara itu, hadis ini juga menjelaskan bahawa kepanasan cuaca adalah disebabkan hembusan api neraka Jahannam. Jadi panas tengah hari pun adalah hembusan daripada neraka Jahannam. Itu hembusan baru belum api neraka. Kalau masuk api neraka kita tak boleh bayangkan. Hadis ini juga menjelaskan bahawa kepanasan cuaca adalah disebabkan hembusan api neraka Jahannam. Namun ada ulama yang menyatakan ia hanya satu kiasan. Hembusan api Jahannam tu ada pendapat mengatakan bukan betul-betul hembusan. Kalau hembusan api neraka mungkin kita akan matilah. Tapi itu hanya sebagai kiasan. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ay rabbi akala ba'di ba'da wa azina laha binafasaini nafasun fi syita wa nafasun
fi as-sayf wa huwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir. Maksudnya, api neraka mengadu kepada Tuhannya lalu berkata, sebahagianku memakan sebahagian yang lain. Sebab terlalu panas, jadi sebahagian api memakan api yang lain. Maka diizinkan baginya dengan dua hembusan. Satu hembusan pada musim sejuk dan satu lagi hembusan pada musim panas. Dan dia adalah lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasakan daripada hawa panas, dan lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasakan daripada hawa dingin. Walaupun Allah bagikan dalam neraka ada dua cuaca, satu terlalu sejuk, yang kedua terlalu panas. Tapi sejuk dalam neraka tu kita tak boleh bayangkan. Kalau kita masuk peti air satu hari boleh mati kan. Ini sejuk dalam neraka, tak boleh bayangkan, lagi dahsyat. Begitu juga panasnya. Al-Qadhi Iyad dan An-Nawawi berpendapat bahawa tiada larangan dalam memahami hadis secara hakiki sesuai dengan makna yang tersurat, iaitu pengaduan api neraka Jahannam kepada Tuhannya, kerana tiada sesuatu pun di dunia ini mengadu kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tidak ada yang mengetahui bentuk ataupun cara mereka bertasbih melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis. Pertama, disunatkan melewatkan solat Zuhur. Disunatkan melewat solat Zuhur. Sebelum ini kita belajar disunatkan lewat solat Isya. Ada sebab. Ada sebab. Sebabnya bila ramai jemaah datang lewat. Dan kalau semua jemaah datang awal, disunatkan awal. Okey, itu solat Isya. Solat Zuhur juga ada ketika tertentu disunatkan kita lewatkan solat Zuhur, iaitu ketika cuaca sangat panas sehingga keadaan menjadi dilewatkan bila ni sampai keadaan menjadi dingin ataupun kurang panas. Yang kedua, tiada batas waktu untuk melewatkannya asalkan tidak sampai pada akhir waktu ataupun luput waktunya. Yang ketiga, kepentingan khusyuk dalam solat dan merupakan ruh solat. Sebab itulah bila solat kita tak khusyuk, kena buat sesuatu. Sama ada kerana lapar ke, makan dulu. Ataupun kerana cuaca panas ke, carilah tempat yang sejuk. Sebab khusyuk solat yang diterima hanyalah solat yang khusyuk. Yang keempat, hawa yang sangat panas ialah hembusan api neraka Jahannam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, neraka Jahannam telah wujud sekarang. Sebab itu ada hembusan dia. Dan hawa panas neraka boleh sampai ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hadis yang menyebut maksudnya kalau satu percikan api neraka jatuh ke dunia, maka semua dunia akan hancur. Itu percikan. Kalau ikut hadis ni bukan percikan, itu hanya hembusan. Wallahu alam. Cukup setakat tu. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas akan datang insya-Allah hari Jumaat pukul 10.30 pagi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.